Hai guys, saya Amir Rahman. Okay, sebelum saya nak bercerita panjang lebar dalam video saya pada kali ini, saya nak tanya dulu. Korang semua tahu tak yang sebenarnya kalau korang minat dalam bidang fotografi ni, nak ambil gambar, nak posing sana sini untuk, tak kisahlah, untuk posting ke IG ke ataupun untuk nak jual gambar-gambar dekat Shutterstock. Sebenarnya kita ada banyak jenis kamera yang kita boleh guna untuk ambil gambar ataupun untuk shoot video. Tapi kamera yang saya maksudkan ni tak termasuk kamera smartphone lah. Sebab smartphone ni dia memang semua orang ada. Yang memang kita tahu penggunaan kamera smartphone ni dia boleh multifunction kan. Tapi saya nak fokuskan tentang jenis-jenis kamera yang kita boleh guna untuk nak ambil gambar ataupun untuk nak shoot video. Yang mana sebelum korang guna kamera ni, sebenarnya korang perlu identify dulu bidang fotografi apa yang korang nak explore. Baru korang boleh guna kamera-kamera macam ni. Jadi saya nak highlightkan 5 jenis kamera yang ada. Sebenarnya ada banyak, tapi saya highlightkan 5 je lah. Yang kalau siapa minat bab fotografi ni, bolehlah buat carian ataupun buat further research lah pasal topik ni. Ok, yang pertama kita ada DSLR kamera. DSLR ni memang saya rasa semua orang tahulah yang paling common. DSLR atau nama panjang Digital Single Lens Reflex Camera. DSLR ni macam semua orang tahu dia besar. Biasanya ada 3 jenis lah. Untuk yang beginner, untuk semi pro dan juga untuk yang pro. Kalau siapa yang nak baru belajar ni boleh guna yang beginner dulu. Dia ada code dia nak refer kat kamera tu, sama ada untuk beginner ke untuk semi pro ke pro. Tapi DSLR ni lens dia kita boleh buka dan kita boleh gantikan dengan lens yang lebih elok lah kalau kita nak zoom ke ataupun untuk nak buat wide shot ke kan. Jadi dia ada macam-macam jenis lens. DSLR ni sebenarnya dia mahal lah. Bagi saya memang mahal, dan kalau diikutkan lens lagi mahal daripada kit dia lah, daripada body dia. Lens tu ada saya pernah tengok yang mana harga lens saja dah dekat 33,000. 33,000. What? Tu memang untuk profesional punya lah. Kalau yang macam ambil gambar saya saja, untuk suka-suka hobi, saya rasa yang untuk beginner punya pun dah okey. Kemudian kamera yang kedua, kita ada compact camera. Compact camera tu dah nama pun compact, jadi mestilah dia padat dan dia kecil. Compact camera ni dia lebih murah lah, dan selalunya memang ramai guna lah compact camera ni. Compact camera ataupun nama mudah dia kita panggil digital camera. Compact camera ni ikut brand lah harga dia. Ada yang bawah 1,000, ada yang atas 1,000. Dia ikut brand dan juga ikut macam mana function dia, model dia macam mana. Dan dia multifunction sebab boleh dikatakan menggunakan teknologi yang agak latest dalam compact camera ni. Tapi compact camera ni dia fixed lens, kita tak boleh nak tukar-tukar macam DSLR tu. Kemudian jenis yang ketiga, kita ada instant camera. Instant camera ni dah nama pun instant, mestilah segera, betul tak? Kita ambil gambar terus keluar on the spot. Lepas dalam, tak adalah ambil gambar terus keluar kan, dalam beberapa saat macam tu lah. Dan selalunya gambar tu dikeluar dalam bentuk Polaroid lah. Polaroid ni kalau ada yang tak tahu Polaroid tu apa, korang boleh tengok selalunya dekat mall sekarang ni kan ada mesin. Kita masukkan duit, kita nak print gambar, dia print dalam macam satu kertas putih yang bentuk petak tu kita panggil Polaroid. Instant camera ni pun harga dia ada yang murah, ada yang mahal, ikut jenis brand dan juga dia punya model tu sendiri, function dia macam mana. Kalau yang betul-betul advance tu mahal lah, tapi kalau macam basic kita guna untuk nak travel, enjoy dengan kawan-kawan, itu bawah 1,000 pun dah ada, dah boleh dapat. Ok, kemudian jenis kamera yang keempat, action cam ataupun action camera. Action cam ni kalau kita sebut pasal action cam, satu je yang kita akan teringat, iaitu GoPro. GoPro ni memang action cam yang bagi saya paling baik lah setakat ni. Dah nama pun action cam, mestilah guna untuk aktiviti-aktiviti lasak. Dan action cam ni pada pendapat saya dia lebih sesuai untuk kita buat video lah, video aktiviti-aktiviti lasak, dan juga apa yang selalunya lah orang buat travel log kan, tu guna action cam GoPro ni. Tapi action cam nak guna ambil gambar pun boleh, cuma bagi saya tak berapa sesuai lah, walaupun boleh kan, dia lebih sesuai untuk kita buat video. Dan action cam ni kita boleh masukkan dalam air, tapi bukan kamera tu yang waterproof. Sebenarnya dia ada casing. Bila kita pasang action cam dalam casing tu, baru kita boleh masukkan dalam air. Kalau kamera tu semata-mata masukkan dalam air, jawabnya korang kena beli barulah. Ok, kemudian harga action cam ni ratus, so far ada yang beratus, tapi kualiti dia
agak kurang lah bagi saya. Kalau korang nak yang betul-betul memang quality power, Ultra HD ke, memang nak puas hati lah. Bagi saya berbaloi kalau korang spend pun dalam 2,000-3,000 kan. Tapi quality tu memang tip top. Okay? Jangan korang beli action cam yang harga 100-200 tapi korang guna lepas tu quality tak puas hati kan. Gambar pecah-pecah, frame per second dia rendah. Jadi korang kena tengok juga dia punya spek tu sebelum korang nak beli. Okay, kemudian yang terakhir kita ada underwater camera. Underwater camera ni dia memang dah nama pun underwater, memang guna untuk dalam air. Dan underwater camera ni memang waterproof sebab kita guna dalam air. Dan selalunya underwater camera ni siapa yang suka pergi diving lah, diver akan guna. Tak kisahlah macam snorkeling ke, scuba diving ke, untuk ambil gambar-gambar hidupan laut lah biasanya. Gambar-gambar marine life ni. Dan underwater camera ni pun dia ada variation of size lah. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan dah ikut size tu, harga pun ikut size lah kan. Kalau yang sesimpel underwater camera ni, harga boleh tahan lagi lah. Tapi kalau yang betul-betul professional punya diver guna, yang memang kamera tu boleh masuk dalaman sampai berpuluh-puluh, beratus-ratus meter tu, harga dia memang mahal lah. Tapi yang tu kalau macam level-level kita yang sebagai amatur ni, saya rasa tak sesuai guna underwater camera yang memang harga mahal tu. Sebab yelah kita bukannya profesional kan, nak pergi masuk selam ke laut selalu. Jadi ni antara kamera yang kita boleh guna lah untuk nak ambil gambar, ikut kesesuaian aktiviti apa yang kita nak buat dan jenis gambar macam mana yang kita nak ambil. Okay? Macam yang saya cakap, kalau ada yang berminat dalam bidang fotografi ni, bolehlah buat carian yang lebih lanjut macam mana nak guna kamera ni, okay? Apa dia punya function yang betul-betul detail. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.